Baik, soalan bahagian C pun ada dua soalan juga. Okey, soalan bahagian C, soalan 11 ini adalah soalan tingkatan 4, bab 2 berkaitan dengan inertia dan juga momentum dan juga sedikit 2.1 iaitu apakah masuk laju lah. Okey, Raja 19.1 menunjukkan had laju, kebangsaan dan had muatan bagi jalan raya persekutuan di Malaysia. Okay, so biasa kalau dekat highway nampaklah dari sini 90 km per jam. Lepas tu barang dengan muat 4,800 kg, barang tanpa muat, sorry bukan barang, badan. Okay, badan dengan muat adalah 4,800, badan tanpa muat 2,370 kg. Okay, apakah masuk laju? Okay, so laju kalau kita tengok formula, laju sama dengan apa? Dengan jarak bagi masa. Okay. So you just remember kalau kita ada formula berkaitan dengan masa, mesti ada perkataan kadar perubahan. Okay. Kadar perubahan jarak dengan masa. Okay, kadar perubahan jarak dengan masa. Kalau soalan apakah itu hal laju, so kadar perubahan sesaran dengan masa. Okay. Kalau soalan apakah itu pecutan, kadar perubahan hal laju dengan masa. Okay. Okay, next. Dengan menggunakan konsep momentum dan inertia, terangkan mengapakah had laju dan had muatan dikenakan ke atas kenderaan berat seperti Raja 11.2. Okay, so kena sebut tentang laju dan juga muatan. That means kita perlu sebut tentang hal laju dan juga jisim. Okay, dengan jisim. Jadi kalau kita tengok konsep momentum, okay, momentum dia adalah bergantung kepada apa? Okay, jisim dengan hal laju kan? Okay, so kalau kita tengok had laju ini, kalau dia laju dia tinggi, momentum pun akan tinggi. Okay, momentum pun akan tinggi. Okay, kalau kita tengok inertia, okay, inertia bergantung kepada jisim. Okay, bergantung kepada jisim kan? So kalau jisim dia bertambah, inertia pun akan bertambah. Jadi dia akan lebih susah untuk memberhentikan kenderaan berat yang membawa muatan. Okay. Kalau dari segi hal laju, untuk keselamatan, of course, hal laju yang tinggi akan menyebabkan kadar pelanggaran yang lebih besar. Okay. So you have to mention about momentum, dia punya faktor, kalau hal laju macam mana, momentum macam mana. Lepas tu inertia, kalau jisim dia bertambah, inertia macam mana. Okay. Okay, so kita tengok contoh jawapan. Okay. Okay, so di sini kita nampak momentum bergantung kepada hal laju dan jisim. Apabila hal laju bertambah, momentum pun bertambah. Okay, of course, kalau jisim bertambah, momentum pun bertambah juga. Inertia bergantung kepada jisim. Apabila jisim bertambah, inertia pun bertambah. Jadi ini menyebabkan susah untuk menghentikan kenderaan berat yang membawa muatan. Okay, tak apa, you tulis banyak pun tak apa. Okay, lebih daripada 4 poin pun tak apa. Okay, next. C, jadual 11.3 menunjukkan 4 lori tangki KLMN dengan spesifikasi yang berbeza. Anda dikehendaki menentukan lori tangki yang paling sesuai digunakan untuk menghantar bahan api yang mudah terbakar dengan selamat. Okay, so kita ada KLMN, kita ada tangki, okay, tangki. Lepas tu kita ada bilangan tayar, sistem brake dan juga jarak kepala lori dan tangki. Okay. So, manakah satu paling sesuai? Okay, kalau kita tengok tangki, dia ada satu tangki besar dan 5 tangki kecil. Manakah lebih sesuai? Okay, of course kita pecahkan kepada 5 tangki yang kecil. Kenapa?
dia akan kurangkan inertia, kesan inertia. Kalau satu tangki yang besar, dia semua benda bergabung pada satu tangki, jadi uh, dia lebih susah untuk dihentikan atau bergerak. Okay, that's why kereta api pun sama. Kereta api kalau kita tengok, dia bukan satu yang panjang. Dia ada satu dia punya coach kan. Okay, lepas tu bilangan tayar kita nak 4 ke 8. Okay, of course kita nak yang lebih banyak tayar kan. Kita nak 8. Kenapa? Sebab kalau lebih banyak tayar, dia dapat menanggung, okay, atau menahan berat lori itu. Okay, so dia punya tekanan akan berkurang. Okay, tekanan akan berkurang. Semua berat itu, dia punya tekanan akan dikongsikan, okay, akan dipikul oleh 8 tayar. So setiap tayar dia tak payah tanggung banyak sangat, jadi dia akan lebih selamat. Kalau 4 tayar saja nanti dia kena tanggung dengan sangat banyak. Okay, mungkin dia akan pancit dengan senang. Sistem brake, of course kita guna ABS. Okay, kita tak guna brake angin. Okay, kita guna ABS, anti-lock brake supaya untuk mengelakkan tergelincir. Okay, dia elakkan brake tu terkunci. Lepas tu jarak kepala lori dan tangki. Okay, kita nak kepala lori dengan tangki dia punya jarak dia jauh. Kenapa? Kalau dia langgar, dia dapat menambahkan masa hentaman. Okay, dia ada masa untuk dia langgar remuk sebelum sampai ke tangki. Okay, so of course jawapan yang paling sesuai adalah M. Kita nampak adalah M lah. Okay, so buat dalam jadual juga. Okay. Okay, tangki kecil, 5 tangki untuk mengurangkan kesan negatif inertia. Lebih tayar ataupun 8 tayar. Okay, untuk kurangkan tekanan pada jalan ataupun lebih stabil lah. Okay. Kemudian brake ABS untuk elakkan tergelincir. Kemudian jarak yang jauh untuk menambah masa hentaman. Jadi pilihan anda adalah lori M. Kerana dia mempunyai tangki kecil, lebih tayar, brake ABS dan jarak jauh. Okey, so, sama juga tadi saya sebutkan. Okey, jangan tulis nombor lah kalau boleh. Jangan tulis. Okey, tulis dia kecil atau lebih. Right adjective. Tuliskan tangki kecil, lebih tayar. Okay, I think this question is quite easy quite easy. Okay, seterusnya kita tengok soalan pengiraan. Sebuah lori tangki berisi 4,800 kg memecut dari keadaan pegun sehingga mencapai laju 90 km per jam dalam 10 saat. Okay, tuliskan simbol-simbol yang berkaitan. So, M adalah 4,800 kg. Daripada pegun, U adalah kosong. Okay, V adalah 90 km per jam sama dengan, cuba tukar, tahu tukar tak? 90 km per 1 jam. Tukar kepada meter per saat. Okay, so untuk 90 kilo adalah darab 10 kuasa 3. Dan 1 jam adalah 60 darab 60. Okay, so sama dengan 25 meter per saat. Okay, lepas tu masa adalah 10 saat. Kirakan pecutan A. A sama dengan V tolak U bahagi T. Di mana kita ada 25 tolak 0 bahagi 10. Kita dapat jawapan 2.5 ms negatif 2. Okay, ms negatif 2. Kemudian berapakah daya? Okay, F sama dengan MA iaitu 4,800 darab 2.5. Kita dapat jawapan 12,000 Newton. Okay, so ini adalah soalan 11.